Mukadimah yang kedua. Saya tengok video berkenaan kami cerita pasal M. Nasir kan. Kami tengok komen-komen, Masya Allah, Tabarakallah kan. Tarikat M. Nasir ni begitu meluas juga sebenarnya di Malaysia ni. Dan cara sebahagian orang mempertahankan lirik-lirik ataupun lagu M. Nasir ataupun ditulis oleh Lelok ke, ditulis oleh sesiapa ke, seperti mempertahankan hadis Nabi SAW, seperti mempertahankan ayat Quran kan. Kami tetap dengan pendirian kami sebab we know what we are reading. Kita tahu apa yang kita baca. Bahkan malam ni saya akan kongsikan lagi kita kata bukti lebih bahawa memang di dalam lagu-lagu M. Nasir, dan bila kita sebut lagu M. Nasir ni, dia umum boleh jadi dia menulis, boleh jadi dia menyanyikan, dan kita tak boleh kata orang yang menyanyikan itu totally tak bertanggungjawab ke atas apa yang dinyanyikan. Dia macam pelakon lah. Pelakon tak boleh kata, oh saya baca skrip saja kan. Kalau skrip tu terdapat kata-kata kufur, kalau skrip itu terdapat kata-kata yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka, dekat akhirat nanti dia tak boleh kata, ya Allah, aku ni pelakon saja kan, seperti apa yang berlaku baru-baru ini dengan salah satu filem yang di dalamnya ada kata-kata yang kufur yang boleh memurtadkan seseorang. Tapi pelakon tu kata apa? Oh, saya hanya pelakon sahaja. Mungkin ini sumber rezeki mereka. Sama juga, seorang penyanyi, kita tak boleh kata mereka tidak bertanggungjawab ke atas lirik yang mereka nyanyikan. Kalau di dalam lagu-lagu tersebut mengandungi unsur-unsur yang boleh merosakkan akidah umat Islam, yang mengandungi unsur-unsur yang tidak selari dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, penyanyi juga bertanggungjawab. Seperti mana penulis lirik juga bertanggungjawab. Sebab masing-masing menyampaikannya kepada masyarakat. Saya mengulang lagi apa yang nak saya sampaikan. Daripada lagu-lagu yang kita dengar, daripada lagu-lagu M. Nasir yang ditulis oleh arwah Lelok dan sebagainya, ada unsur-unsur sufi wujudi, dan sebahagiannya terdapat unsur-unsur batiniah. Ini saya tekankan lagi sekali. Ramai yang mungkin menyerang ni, dia tak pernah fikir, dia dengar lagu dia tak faham, dan dengar daripada kecil sampai dewasa, tetapi mungkin tak pernah nak decipher ataupun nak buat kajian. Kita bukan simbang kopi kan, kita ada kajian ilmiah yang dibuat. Bahkan kita boleh keluarkan banyak lirik-lirik, banyak lagu-lagu dan terma-terma ataupun simbolisme-simbolisme yang digunakan ini, yang boleh dijumpai juga di dalam kitab-kitab golongan sufi wujudi. Sufi wujudi ni apa? Sufi yang berpegang kepada konsep wahdatul wujud, seperti orang-orang seperti Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili, dan macam-macam lagi, termasuklah Fariduddin Al-Attar. Okay? Antara lagu yang paling kita kata jelas berkenaan dengan kumpulan ataupun mazhab kandungan lagu-lagu mereka ni adalah lagu Di Balik Cermin Mimpi kan. Di Balik Cermin Mimpi ni kita dah buat pembentangan sebenarnya. Boleh cek kalau tak silap saya, video jawab balas kami kepada ARG berkenaan dengan Ibn Arabi. Ada satu slot tu kami buka isu Di Balik Cermin Mimpi ini. Ni saya nak bacakan saja supaya mungkin masyarakat yang tidak setuju boleh melihat kembali ya. Di balik cermin mimpi, aku melihat engkau. Okey, engkau kat sini merujuk kepada apa? Adakah merujuk kepada manusia lain atau merujuk kepada sesuatu yang lain selain manusia? Di dalam engkau aku melihat aku. Ternyata kita adalah sama di arena mimpi yang penuh bermakna. Bila bulan bersatu dengan mentari. Konsep bulan dengan matahari ini adalah satu simbolisme yang sangat terkenal di kalangan golongan sufi ya. Didakwa dan dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai matahari dan kita ini hanyalah seperti bulan yang memancarkan cahaya matahari. Dan sebahagian golongan agamawan lain juga banyak menggunakan ni. Banyak menggunakan kiasan seperti ini. Bayang-bayangku hilang di seluruh bumi kerdip nurani, mencurah kasih murni, mencurah kasih. Di balik cermin mimpi ada realiti yang tidak kita sedari. Hanya keyakinan dapat merestui hakikat cinta yang sejati, hakikat cinta yang sejati. Bila tersingkapnya tabir siang, wajah kita jelas terbayang. Dan terpecah cermin mimpi menjadi sinar pelangi. Cermin ini biasa digunakan
di dalam karya-karya golongan sufi wujudi ini, mereka berikan gambaran bahawa yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah itu seolah-olah dikelilingi oleh banyak cermin. Okay? Macam kita, bila kita berdiri, ingat tak dulu dekat rumah haunted houses kan, dia ada room of mirrors kan. Awak seorang tetapi awak boleh nampak macam awak ni ada banyak. Jadi konsep cermin pecah ni, maka tersingkaplah hakikat realiti bahawa kita ni hanya cermin-cermin sahaja yang tidak ada kewujudan sebenar. Yang wujud secara hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kat sini halus ya. Sebab Ahli Sunnah wal Jamaah juga mengatakan kewujudan kita ini adalah pinjaman daripada Allah. Tetapi kita menetapkan bahawa kewujudan kita ni hakiki, real. Ini bukan kewujudan ilusi. Tapi jikalau diberikan perumpamaan cermin, diberikan perumpamaan ombak dengan laut, itu semua hanyalah kewujudan berbentuk ilusi sahaja. Dia ada tapi sebenarnya tidak ada. Dia nampak macam ada tapi tak ada. Kalau kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kata bahawa manusia ni memang ada. Kita dulu tak ada, sekarang ada. Okey? Dulu tidak ada, benar-benar tidak ada. Sekarang ada, benar-benar ada. Tetapi adanya kita bukan seperti adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi intensity, dari segi level, dari segi kadar itu tidak sama. Samalah seperti ilmu Allah dengan ilmu kita. Kan, kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemampuan kita tidak sama. Begitu juga kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kewujudan makhluk tidak sama. Tapi awak tak boleh kata kewujudan makhluk itu hanyalah berbentuk ilusi saja. Tidak boleh. Sebab kalau kita kata makhluk ni hanya berbentuk ilusi, maksudnya Allah tidak pernah mencipta. Awak telah membatalkan sifat al-khalq daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu bukan khaliq. Sebab mencipta ilusi itu bukan pencipta. Cipta ni mencipta sesuatu yang benar-benar real. Okey, kalau mencipta ilusi itu bukan mencipta. Itu hanya berdilusi. Tuhan berdilusi dengan diri dia sendiri. Okey. So hanya dalam satu lagu ni saja kan. Hanya dalam satu lagu ni saja kita dapat melihat banyak simbolisme, banyak simbolisme wahdatul wujud yang ada dekat dalam lagu ini. Tapi kalau si Fu M. Nasir nak ke depan dan mensyarahkan lagu-lagu beliau sendiri, that will be best, kan? Tapi kami tidak percaya bahawa hanya penulis lagu yang faham lagu dia. We don't believe that. Kami percaya bahawa kadang orang yang mendengar boleh lebih faham. Daripada, bukan lebih faham daripada penulis lirik, tapi boleh lebih faham daripada orang lain yang mungkin dah dengar berhari-hari, berkali-kali, tapi bila ada background knowledge, dia boleh tahu. Itu pegangan kami. Baik, kemudian dia lagu Langgam Pak Dogo kan. Ini kita lihat ada unsur-unsur kehinduan sebenarnya. Ramai dengar lagu Langgam Pak Dogo ni, tetapi mungkin dia tidak mencari dan bertanya siapa Pak Dogo ni kan, ataupun Wak Dogo kan. Siapa yang familiar dengan wayang kulit dia tahulah kan, Wak Dogo ni adalah satu watak daripada kita kata extension cerita Mahabharata kan, extension, dia penambahan wayang kulit Melayu. Wak Dogo ni tak ada dalam tradisi Mahabharata Hindu yang sampai ke tanah Melayu ni, dan kita tahu dulu sebelum kedatangan Islam sibuk dengan wayang kulit, dan wayang kulit itu menceritakan tentang dewa-dewi Hindu. Jadi bila sampai ke tanah Melayu ini, dia ada modification sedikit, dia ada tambah satu watak, dia bagi watak Pak Dogo. Dan Wak Dogo ni macam-macam tafsiran orang buat. Ada kata dia ni sebenarnya syaitan lah, dia ni jelmaan Tuhan. Yang paling popular dia ni jelmaan Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan yang berlakon dalam bentuk yang agak buruk lah. Dia boncet, hitam kan, hidungnya besar kalau tak silap saya, dan ponggongnya pun besar. Jadi tapi dia ni sebenarnya adalah orang yang memberi nasihat kepada Ram, ya, Rama, memberi nasihat kepada Rama. Jadi di situ kita lihat ada unsur jelmaan Tuhan, kan? Jelmaan Tuhan dekat situ. Kenapa digunakan simbolisme itu dalam lagu Langgam Pak Dogo? Sedangkan kita ni adalah orang Islam, itu baguslah kalau penulis lirik ataupun penyanyi ataupun orang yang kenal penulis lirik dan tahu latar belakang cerita ini untuk menceritakan kepada kita. Sebab kita tak nak dalam masyarakat kita ini unsur-unsur batiniah dimasukkan melalui saluran lagu, melalui saluran kesenian, melalui saluran
perfilman. Sebahagian pihak mungkin tak nak berterus terang terhadap pegangan mereka sebenarnya, akidah mereka, apa pandangan mereka tentang syariat. Saya nak tahu penulis-penulis lirik ini kan. Ini soalan direct sebenarnya. Apa pendirian mereka tentang syariat sebenarnya? Apa pendirian mereka tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, dan apa pemahaman mereka tentang Islam? Ada mungkin kata, ustaz, mereka ni artis, mereka bukan ustaz. Yes, tapi mereka mengkedepankan diri mereka sebagai orang-orang yang membawa lagu-lagu berunsur agama, lagu-lagu yang berunsur Islam, bahkan menggunakan, kita kata, konsep-konsep, istilah-istilah yang bila kita dengar, ini adalah konsep Islam, ini cerita Islamik kan, seperti menukil hadis Nabi SAW, 73 jalan, 73 pintu. Lepas tu ada cerita tentang Ashabul Kahfi kan. Lepas tu ada cerita tentang Nabi Yunus, bagai Yunus dimakan paus, Ibrahim tak makan api kan, bertemu kekasih di malam kudus, luka di badan tak terasa lagi kan. Banyak orang tahu the first two kan, pasal Nabi Yunus dan pasal, tapi rangkap ketiga dan keempat tu adalah berkenaan dengan ini yang saya faham bertemu kekasih di malam kudus, itu Isra Miraj. Luka di badan tak terasa lagi, sebab Nabi sebelum naik ke Isra Miraj kan Nabi dilontar batu. Ini di Taif, ini peristiwa di Taif, Nabi luka berdarah kan. Lepas tu lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala membawa Rasulullah bertemu dengan dia. Itu pertemuan di malam kudus lah. Luka di badan tak terasa lagi. Cantik, beautiful. Saya tak nafikan mereka punya kesenian indah, tahap yang agak tinggi sebenarnya. Tetapi kita lihat unsur-unsur keagamaan ni ada. Tak ada orang yang boleh nafi mengatakan bahawa lagu-lagu ini bukan lagu Islamik, ustaz. It has nothing to do with Islam, ustaz. No, I disagree with you. Ada banyak unsur dan elemen keagamaan. Jadi apa yang mereka nak sampaikan? It will be nice, it will be alhamdulillah kalau penulis-penulis ni atau penyanyi-penyanyi ini be frank of what they believe in. Kan? Apa pandangan mereka tentang solat contohnya. Sebab kita tak nak artis-artis yang bercakap pasal agama ni, alah-alah kita tahu dia orang tak solat. Alah-alah kita tahu dia orang ni menganggap syariat ni sebagai lambang sahaja. Kita tak nak macam tu. Sebab memang ada artis-artis yang begitu. Orang ingat mereka bercakap agama, tapi akhirnya mereka sendiri tak solat. Bahkan bukan tak solat, mereka menganggap solat itu tidak wajib. Bahaya orang-orang seperti ini bila menyampaikan dakwah lagu-lagu daripada lagu-lagu mereka ni. Apa sebenarnya mereka nak sampaikan kepada masyarakat? Kan? Syurga, neraka. Adakah mereka percaya adanya syurga, adanya neraka, atau bagi mereka syurga neraka itu adalah di atas muka bumi ini? Konsep reinkarnasi. Takut kalau ada di kalangan mereka yang percaya benda ni. So, permintaan saya mudah saja. Kan? What is your position? What is your belief system? Jangan ingat seni itu lebih atas daripada agama ya. Sebab baru-baru ni isu mentega terbang pun timbul juga isu. Jangan biarkan agamawan diktate kesenian. Kan? Dia minta kepada kerajaan supaya jangan biarkan agamawan ni mengawal seni kreativiti. Seni kreatif. Seolah-olah macam kreatif ni, you can do whatever you want. You can do whatever you like, you can say whatever you want, you can say whatever you like, you can act how you like, how you want. Agama tak boleh masuk campur. Ini sekularisme. Kan? Ini pemisahan agama dengan dunia. Pemisahan agama dengan seni. Agama ni dia bukan nak kita kata mengekang kreativiti, tetapi agama ni sebagai satu boundary. Dan setiap aliran ataupun setiap agama dia akan letakkan boundary. Dan sesungguhnya para artis pun ada boundaries. Kan? You can set your own boundaries for your own artworks. Kenapa you remove religion from that being a boundary? Kan? Ada tak artis yang kata seni saya tak ada boundary? No. You pun tahu you tak boleh tunjukkan certain things, you tak boleh sebut certain things. You pun ada you punya rules and regulations. That means you also ada restrictions. Adakah itu mengekang kreativiti you? Tidak. Jadi bila Islam menetapkan hukum hakam kepada kesenian, ia bukan bermakna akan mengekang kreativiti you. Bahkan ini boleh jadi pencetus kepada kreativiti tahap yang lebih tinggi lagi. Kan? Saya suka memberi contoh, kali kedua saya kongsi ni tentang movie The Message. Kan? Movie The Message ni menghadapi dilema. Sebab tak boleh paparkan wajah Rasulullah SAW. Tak boleh paparkan diri Nabi SAW. Pelakon tidak boleh melakonkan watak Rasulullah SAW. Jadi apa yang pengarah dia Mahmud Al-Aqad buat adalah dijadikan
kamera itu sendiri sebagai first person view. Itu sebagai seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ tidak ada gambar, tidak ada pelakon. Dia terserah kepada imajinasi yang menonton. Lihat, kekangan yang ada di situ bukan mengekang kreativiti. Sebaliknya, mengangkat tahap kreativiti Mahmud Al-Aqad itu kepada tahap yang lebih tinggi. Jadi kekangan yang ditetapkan oleh Islam ni sebenarnya nak minta supaya kita dapat maneuver around dalam keadaan tidak melanggar hukum hakam, dalam masa yang sama tidak mengekang kreativiti. Siapa yang kata agama mengekang kreativiti, dia tak kreatif. Okay, as simple as that. Siapa yang kata agama ni mengekang kreativiti kami, kamu sebenarnya tidak kreatif. You cannot think outside the box. Kamu tidak boleh berfikir di luar kotak. Okay, baik. Jadi ni permintaan saya yang ketiga. Saya mengharapkan penyanyi-penyanyi ini, penulis-penulis lirik seperti ini, be frank of what you believe in. Takkan setiap masa nak bercakap bahasa kiasan saja. Kan? Sebab orang interpret lagu awak dengan macam-macam bentuk, kan? Geng Makrifat pun ambil lagu awak kata oh ni orang dah sampai, kan? Menasih ni contoh orang dah mencapai makam. Macam-macam interpretation. Ada kata wali dan sebagainya. Kan? Ada yang mengambil panduan keagamaan daripada lagu-lagu seperti ini. So we want to know. Ini permintaan saya dan saya rasa ramai juga nak tahu. Ramai juga nak tahu. Sebab lagu-lagu ni kita dengar dah puluh tahun. Dan kita mengharapkan supaya tidak adalah perkara-perkara yang mengejutkan. There will not be surprises yang begitu menakutkan behind it. Sahabat-sahabat, ada apa-apa komen? You are deep in thought, guys. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin Ustaz, what are your thoughts tentang modern art atau art yang ada postmodernism ni, yang mana dia pun deny ada restriction atau ada structure, kan, as compared to all the artistic movements sebelum ni. Sebab tadi you commented about art ni ada limit and then creativity tu keluar. Tetapi having been to few art museums myself, I have an opinion lah tentang what has happened to art sekarang ni. So mungkin Ustaz boleh komen. Can you do your art while killing someone? You can't. Even the artist, the postmodernist artist takkan pergi level tu kecuali kalau dia orang buat melalui dark web. Kan? Ada je artis-artis yang macam tu. Bagi mereka, sorry to say lah, benda-benda yang heinous, benda-benda yang secara masyarakat umum, postmodernis pun tak akan boleh terima, ada saja pihak yang akan buat. That means, sebenarnya manusia ni tidak boleh hidup tanpa restriction. Seperti yang kita cerita minggu lepas, aliran liberal sekalipun, ada banyak restriction yang mereka tetapkan. Cuma mereka tidak menekankan isu restriction. Islam, kita berterus terang daripada awal. Yes, there are restrictions in our religion. We are frank enough to say that. Berbanding pihak yang kata, you are free to do whatever you want to do. Tapi hakikatnya sebenarnya ada restriction yang dia tak boleh buat. So kalau sebut pasal postmodernis ni pun, saya yakin dia orang pun ada. Macam contoh, you cannot perform arts through terrorism. Kan? Sebab kalau kita tak letakkan had, boleh je sampai ke situ. My terrorism is my art. The way I cut my victim is an art. Kan? You kalau tanya, you kalau tengok mass murderers, kan, orang-orang yang psikopat apa semua, the way they speak about their murder is artistic, kan. Some of them even keep as trophies, as arts punya ni, telinga orang, gigi orang, kan. The way they speak about it, it's so beautiful to them. It's so beautiful to them. Skin, perempuan punya kulit ada yang simpan, kan, rambut, and lepas tu they make up something out of it. Daripada barang-barang ni, daripada kuku, daripada kulit, daripada kaki, dia gabung-gabung jadi itu. Can you say that's not art? Since art has no definition, isn't it? Betul tak? Art has no proper definition. So anything that anyone claims to be art is an art. Even if the person says it's not art, I can say that's an art. Sebab tak ada definition. Isu tak ada definition. So saya minta masyarakat kita lebih kreatif dan jangan anggap restriction agama ni sebagai mengekang kreativiti. Okay. Kita ada orang-orang seperti Hamka yang menghasilkan karya-karya kesenian yang Masya Allah, Alhamdulillah, dalam keadaan dia menjaga batasan agama, kan, menulis poetry, syair, menulis novel dalam keadaan menjaga, dan itu dapat menghiburkan sebab tujuan kesenian untuk sampaikan keindahan pada masyarakat dan paling tidak ada unsur hiburan di dalam jiwa umat Islam.
dan itu tercapai, kan? In the end of the day, art is not a goal in itself. Kesenian ni bukan tujuan. Kesenian ni adalah wasilah untuk kita sampai kepada sesuatu. Masalah apabila seni ini dijadikan tujuan, kreativiti dijadikan tujuan, dan agama ni dianggap sebagai pengganggu. Agama ini dianggap sebagai pengganggu kepada kreativiti. Ada soalan-soalan best lah? Ke kutukan je yang ada? Come on brothers, kan? Tak setuju, argue kan? Bawa penghujahan. Ada tak? Lagu ada pun clear juga, kan? Dalam hutan ada taman, dan dalam taman ada putrinya. Dalam baju ada cinta, dan dalam cinta ada segala-galanya. Kemudian dalam awan ada hujan, dan dalam hujan ada lautan. Dalam aku ada dia, dan dalam dia ada kita, ada semua. Perumpamaan seperti ini, kalau tak silap saya, Hamzah Fansuri juga pernah gunakan. Okey, dalam syair-syair dia ada gunakan perumpamaan ini. Dia menggunakan perumpamaan hujan ini. Bagaimana wap itu naik ke atas. Cantik lah, memang cantik. Tapi cantik tak bermakna benar. Kita kena take notice of this. Sebab banyak aja artis yang buat karya cantik tapi merosakkan masyarakat. Okay? Air itu satu. Semua hakikat air itu sama. H2O. Tapi bila turun sebagai hujan, dia turun sebagai titisan-titisan yang terpisah. Seolah-olah di sana sudah ada ta'ayyun, dipanggil sebagai individuation. Titisan ini bukan titisan ini. Boleh kata macam tu. Tapi dalam masa yang sama, boleh juga kata titisan ini juga adalah lautan. Nampak? Di dalam setiap titisan ada lautan. Di dalam setiap lautan itu ada juga titisan. Bolehkah kita kasih perumpamaan begitu antara kita dengan Allah? Tak ada. Ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah tak pernah memberikan perumpamaan seperti itu berkenaan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan perumpamaan seperti itu adalah golongan Hindu, Buddhis dan juga golongan Sufi Wujudi. Mereka saja yang akan menggunakan perumpamaan seperti itu. Sebab bagi mereka, kita ni tidak lain yang bukan hanyalah pancaran diri-diri Tuhan. Betul? Jadi yang ada hanya satu, air saja yang ada. Tak kira lah air itu dalam bentuk titisan ke, dalam bentuk ombak ke, dalam bentuk laut ke, dia adalah sama. Ada yang bagi perumpamaan air, ais, wap, itu semua hakikatnya H2O juga. Tapi dalam jelmaan yang berbeza-beza. Jadi tembok ini Tuhan dalam jelmaan tertentu. Pokok ini Tuhan. Ni pokok palsu. Dalam jelmaan yang tertentu. Manusia ini Tuhan dalam jelmaan yang tertentu. Jadi zat hanya satu sahaja. Brahma ada satu sahaja. Atman yang ada banyak. Okey? Tu saya nak kata. Ini akidah apa sebenarnya? Adakah ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau ada akidah-akidah lain yang kita boleh dapat daripada lagu-lagu ni? Ini saya tanya. Kalau salah, betul kan? Jelaskan, kata, yes, nothing to do with that. This is purely akidah yang berdasarkan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Akidah rasmi negara ini. Dan kita akan berasa tenang dan kita akan berasa selamat. Dan saya akan kembali menikmati karya-karya ini. Seperti mana saya menikmatinya dulu. Okey, ada apa pandangan? Ada apa nak sampaikan? Ya. Mungkin nak tanya pandangan Ustaz. Tadi Ustaz komen tentang apa, what I can understand is aesthetics as truth. Maksudnya seni tu dia ada aesthetic value, and tetapi orang terima dia sebagai suatu bentuk kebenaran. Maksudnya because it sounds good. So what do you think Ustaz is motivating that? Orang nampak karya yang seni dia indah and tersentuh di hati, but then they see some truth value out of that. Allah Subhanahu wa taala is al-jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah, dia ni suka kepada keindahan. Jadi betul, memang keindahan yang Allah cipta dalam alam ini adalah untuk mengingatkan kita kepada dia. Dia maha indah dan dia suka kepada keindahan. Jadi kita faham kenapa sebagai orang dia mengaitkan keindahan itu dengan Tuhan, dengan kebenaran. Tetapi jangan terkejut bahawa perception manusia kepada apa itu keindahan pun boleh dirosakkan.
Simple example, kita tengok seni-seni hari ini. Most people akan kata tak ada keindahan pun di dalamnya. Tetapi artisnya kata there's beauty in this. Dan dia mulalah explain tu dan ini untuk menunjukkan bahawa itu satu perkara yang indah. Kan? Ada yang letak, sorry to say, najis saja, kan? Dia letak najis. Dia punya art exhibition tu dia letak najis. Letak tahi di situ. Okey, mungkin ada yang kata bukan tahi itu yang dia nak tunjuk, ustaz, tapi the meaning behind it, kan? Dan kadang the meaning behind it pun buruk. Okey, seperti contoh seni-seni orang-orang seperti Van Gogh, kan? Bukan saja kita lihat seni dia tu dari segi orang awam, it is not beautiful. Yang berbanding dengan kesenian Michelangelo ke, kan, Raphael ke, Donatello ke, kan. Empat-empat Teenage Mutant Ninja Turtles sebenarnya dia nama artis, nama engineer, nama ulama-ulama medieval era pada waktu tu. Da Vinci, kan, Leonardo da Vinci. Kesenian mereka ada keindahan di situ. Banding dengan orang-orang seperti Van Gogh. Dan bukan saja itu, falsafah di sebaliknya juga. Dark philosophies. Nihilism, ketidakadaan makna, kan, postmodernism, ketidakadaan kebenaran, post-truth melalui kesenian. So, kalau itu boleh dilihat sebagai indah, maka semua benda indah, kan? Everything is beautiful. So it defeats the purpose of arts in itself. Jadi kesukaan manusia kepada keindahan itu difahami. Tetapi apabila keindahan itu, rasa ataupun insting kita kepada keindahan itu tidak dipandu dengan kebenaran, maka dia akan rosak. Kita boleh bagi perumpamaan indah tentang Trinity, kan? Berapa banyak artis-artis Kristian yang cuba nak explain Trinity tapi dengan artistic form. Ada yang siap kata bagaikan telur lah, kan? Ada kulit telurnya, ada putih telur dia, ada kuning telurnya, kan? Ada yang kata kita ni, Tuhan dengan kita ni, Trinity ni bagaikan seorang manusia yang dalam masa yang sama dia seorang ayah, dalam masa yang sama dia seorang atuk, dalam masa yang sama dia seorang abang kepada seseorang, kan? So 3 in 1, 1 in 3. Macam-macam mereka punya usaha kesenian itu cuba untuk memberikan pelambangan, gambaran. Ada yang cantik, ada yang indah, kan? Tetapi ia tidak benar. Ia tidak benar. Silakan. Okey, tak ada. Baik.